Testing, testing, testing. Testing suara. Testing, testing. Kalau boleh dengar mungkin boleh komen sikit. Tengah standby Aziz. Ni live. Pokok tak rakam belakang. Dia fleksibel tak rakam. Okey, terbaik. Kalau dengar suara kita, tunggu sekejap Kita bagi orang lain masuk juga. Dalam 5 minit lagi.
Testing, testing. Okay, belum lagi. Ya. Kita tengah tunggu sikit. InsyaAllah kita akan mula sekejap lagi ya tuan-tuan. Terima kasih kerana sabar menunggu. Sekejap lagi kita akan mula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat hari Jumaat. Hari ini merupakan hari yang ke-5 Jumaat. Kali yang ke-5. Jumaat yang ke-5 untuk sepanjang musim PKP kita. So, hari ini insyaAllah kita akan teruskan siri kuliah drone kita yang keempat. Ini siri kuliah yang keempat. So, untuk yang pertama kali, mungkin boleh tengok siri-siri yang sebelum ni. Sebelum ni kita pernah buat perkongsian tentang asal-usul drone dan mengapa kita memilih multicopter drones. Okay. So hari ini kita akan bicarakan tentang komposisi asas sebuah drone. Sebenarnya lebih tepat kita sebut komposisi sebuah multicopter. Okay, saya akan jelaskan sekejap lagi. Okey, baik. Untuk anda yang baru sahaja bersama-sama dengan live ini, saya Ghazali daripada Akademi Teknologi DS. Kita memang setiap hari Jumaat, sebenarnya musim PKP ini kita buat perkongsian berkaitan dengan drone lah, dan terutamanya drone multicopter secara khususnya. Okey. Baik. Akan datang kita akan ada pelbagai lagi jenis topik yang kita akan bicarakan. So kita dah selesai bahagian 1, kemudian bahagian 2 sejarah multicopter. Ini ada 2 bahagian. Dan hari ini kita di bahagian yang ketiga, komposisi asas sebuah multicopter. Dan kita akan teruskan untuk kupaskan dari topik yang disenaraikan dalam episod-episod yang akan datang. So jika anda bersama dengan saya, boleh dan anda rasa perkongsian ini bermanfaat untuk anda boleh kongsikan, share video ni, so kita boleh sebarkan lagi manfaat ni kepada lebih ramai orang. Okay. Dan kalau ada sebarang soalan boleh tanya di bawah. Okay, ini merupakan sesi live, so kalau saya sempat saya akan terus balas di sini ataupun kita akan balas di bahagian komen. Okey. Kita
kita teruskan ke topik kita hari ni lah. Okay, komposisi asas sebuah drone. Sebelum kita bicara lanjut tentang ni, kita mungkin nak recap sikit istilah drone tu sendiri. So drone dia boleh jadi apa-apa. Drone ni boleh jadi banyak bentuk selain daripada multicopter. Okay. Sebelum ni kita ada bicarakan ada 3 jenis bentuk pesawat yang biasa digunakan, iaitu satu jenis dipanggil fixed wing, jenis fixed wing seperti kapal terbang kita tengok. Okay, maksudnya dia menggunakan HTOL, horizontal take off and landing. Okay. Jadi dia ada dia punya propulsion system tu adalah bergantung kepada kelajuan dan juga dia ada horizontal speed lah, dan dia akan terbang ke atas. So banding dengan multicopter, dia ada kelebihan boleh terbang secara VTOL, vertical take off and landing, terbang ke atas. Dan dia kita dah bicara kita dah kupas sebelum ni kenapa kita pilih drone yang dalam bentuk multicopter ni, dia lebih popular berbanding dengan yang berbentuk fixed wing. Okey, banyaklah sebab dia, antaranya sebabkan ia lebih mudah untuk dikendalikan, kemudian dari segi sistem dia berbanding dengan single copter, single propeller macam helikopter satu, yang mana dia ada fungsi dia yang agak susah untuk dikawal, susah dia sebab dia ada sistem kawalan lah, seperti kita bincang. Banding yang multicopter dia lebih senang dikawal. Kalau orang yang banyak yang baru pemula dalam bidang drone, tak susah sebenarnya nak belajar untuk mengendalikan sebuah drone quadcopter. Kalau 4 sayap ni kita panggil quad. Tu kita akan kupas lagi sekejap lagi. Okey, macam dalam gambar ni, ini contoh drone yang dia terpecah lah. Maksudnya dia punya komponen-komponen yang ada dekat dalam tu, dan itu yang hari ni kita akan bincangkan. Bawah tu adalah litar secara asalnya skematik lah, skematik macam mana drone komponen-komponen drone ini dipasang. Okey, macam mana kita nak simpulkan, sebab banyak sangat komponen dekat dalam ni. Mungkin kita boleh simpulkan dengan beberapa cara. Yang pertama sekali, kita boleh simpulkan drone ini dia ada 4 bahagian. Satu kita panggil dia flight platform, platform pesawat. Jadi apa bentuk dia? Kan? Macam yang banyak saya kupaskan adalah quadcopter. Drone ni dia boleh jadi macam-macam bentuk. Cuma yang paling famous saya sebut dia ada yang bentuk fixed wing, kemudian dia ada bentuk helikopter, single propeller, dan quad ataupun multicopter lah, yang banyak kita kupaskan. Sebenarnya ada bentuk lain lagi, contohnya macam bentuk sebuah misail, sebuah roket, kan? Itu pun sejenis drone juga. Cuma bentuk dia seperti itu. Jadi platform pesawat ni dia boleh jadi macam-macam bentuk. Yang kedua, autopilot. Ini adalah otak dia, di mana drone ini membuat keputusan secara automatik adalah melalui autopilot. Ini adalah kunci dia. Banyak lagi komponen dia, tapi cara umumnya kita kata kalau ada 4 ciri ni, maka dia jadilah sebuah drone. So kadang-kadang dia tak cukup ciri ni, kita nampak dia macam drone tapi sebenarnya dia bukan drone. Itu hanyalah kata toys je, satu permainan je. Tapi sebuah drone dia mestilah dia ada bentuk dia, kemudian dia ada autopilot, kemudian dia ada GCS, ground control station, atau bahasa Melayu kita tulis stesen kawalan bumi. Okey, maknanya ni adalah satu biasanya orang akan ada satu laptop kat bawah, ataupun dalam sekarang ni moden dah ada dalam bentuk tablet, even ada yang boleh control pakai phone pun. Cuma reliability ataupun device tu berbeza-beza. Jadi software ni dia memerlukan satu spek yang bagus untuk dia proses software tu lah. Nanti kita akan tunjukkan sikit contoh-contoh GSC, ground control station. Jadi dan yang terakhir, yang ke bahagian keempat, dia mestilah ada sebuah autopilot, sebuah payload. Dalam bahasa Melayu dia muatan lah.
Kalau lain bahasa Melayu betul, ni pun bahasa Melayu. Payload ataupun muatan. Dia mesti ada barang yang dia bawa. Ataupun senang cerita, dia mesti ada mission. Sebab apa? Drone ni sebenarnya dia adalah sebuah robot. Robot ni, dia definisi sebuah robot adalah sebuah mesin yang melakukan tugas secara automatik. Jadi dia mesti ada tugas. Kalau dia setakat terbang tanpa apa-apa tugas, tak ada barang yang dia nak, dia tak ada apa-apa lah. Jadi dia mesti ada payload, muatan. Apa yang dia bawa? Adakah dia bawa sensor? Sensor tu adalah sejenis payload. Adakah dia bawa dia bawa orang? Kalau bawa orang kita panggil passenger drone. Ataupun dia bawa barang, barang untuk delivery. Ataupun dia bawa kamera. Kamera itu adalah sejenis payload. Kalau dia tak ada bawa apa-apa payload, itu mungkin dia belum lengkap lagi ciri dia secara definisi lah sebuah drone tu. Ini dia mesti ada merangkumi 4 ni. Ini satu cara kita nak tengok. Soalnya dia kata rukun dia lah, mesti ada 4. Ataupun dengan cara lain, kita boleh tengok dengan satu lagi cara pandang, dia merangkumi 4 juga. Okey. Tapi dia gabung, iaitu yang pertama frame tu sendiri, pesawat tu, kemudian sistem propulsion, dia sebahagian daripada pesawat juga, sistem propulsion. So nak terjemah propulsion ni, dia yang menggerakkan dia ke atas, yang menerbangkan dia, sistem propulsion tu. Kemudian kita boleh tengok GSC tu sendiri campur dengan autopilot, campur dengan beberapa barang lain, sebenarnya itu adalah rangkuman sistem arahan dan kawalan. Command and control. Command and control station. Sistem. Sistem arahan dan kawalan. Kemudian dia ada payload. So, 4 ni, gabung 4 ni, dia jadilah sebuah drone. Kalau tak ada payload, boleh terbang tak? Boleh. Terbanglah macam biasa. Tak ada masalah. Boleh terbang. Tapi untuk capai maksud sebuah drone tu, dia mesti bawa sesuatu. Okey, kita mula satu-satu. Yang pertama bahagian pesawat. Dalam konteks ni kita bicarakan multicopter. Ni contoh frame-frame yang ada untuk sebuah multicopter. Ada bicopter, 2 propeller ataupun 2 kipas, ataupun 3, ataupun 4, 5, 6 dan 8. Ini contoh-contoh airframe ataupun pesawat. Rangka pesawat, airframe yang ada dekat dalam market yang anda boleh jumpai. Dan dia ada pelbagai saiz. Daripada sekecil-kecil yang panggil micro drones, dia ada mini drones dan drone biasalah. Daripada kecil sebesar-besarnya, daripada kecil tapak tangan. Dia ada paling kecil sebesar jari pun ada. Panggil MCUV, micro air vehicle, MCUAV ke. Dia ada istilah dia. Kecil lah. Kemudian ni ikut bergantung kepada frame. Kenapa penting untuk kita identify dulu frame ni? Sebab setiap bentuk pesawat ni dia akan ada formula dia sendiri untuk dia tentukan macam mana dia akan terbang. Kalau kita pasang drone ni nanti, kalau kita tersalah satu blade tu dah salah arah, dia tak akan terbang. Dia mesti ikut arah yang sepatutnya. Baru dia akan terbang. Lebih advance lagi sebenarnya, drone ni dia ada semakin lama makin intelligent. Katakanlah semasa penerbangan tu ada salah satu motor tu mati. Macam mana nak buat kan? So kalau dia lebih intelligent, drone tu dia boleh recover sendiri. Dia akan terbang dengan baki lah, berapa banyak baki yang ada lah, propeller yang ada untuk dia survive. Cuma bentuk penerbangan dia akan pelik. Sebab center of gravity dia dah lari. Jadi antara arm tu dia kena berlawan sesama sendiri untuk membentuk satu moment ataupun torque yang boleh kekalkan dia di udara dan selamatkan dirilah. Dan pastinya dia akan memakan bateri dan sebagainya lah, sebab dia terpaksa bekerja dengan lebih keras. Seterusnya sistem propulsion. Setakat ni semua okey? Semua dengar? Alright. Saya harap semua dengar.
sistem propulsion. Seterusnya, yang pertama sekali, saya dah gabung terus. Dalam satu slide, gabung terus. Sistem propulsion. Maksudnya, ini adalah komponen yang membantu dia untuk terbang naik ke atas. Okey. Jadi, ini komponen dia, ada 4 ni. Propeller, motor, ESC. ESC ni Electronic Speed Controller. Tugas dia adalah untuk translate arahan yang dia terima daripada brain tadi tu kepada control kepada motor tu, kepada signal yang akan dia akan terima signal daripada autopilot, dan dia akan hantar kepada motor supaya motor itu berpusing mengikut kelajuan yang sepatutnya dia pusing. Sebab berbeza kelajuan dan berbeza arah, dia akan efek terus drone tu punya pergerakan. Jadi ESC ni penting lah. Dan kadang-kadang ESC ni dia ada satu lagi komponen panggil BEC, Battery Eliminator Circuit. Dia macam, tak apa, itu kita akan bincang, akan datang lebih lanjut lah. Dan kadang-kadang saya nak sebut ada ESC yang dia dah sekali dengan BEC, ada yang dia asingkan. Jadi untuk lebih mudah kita biasanya pakai yang dia dah sekali dengan BEC, jadi tak ada masalah. Kemudian komponen yang penting dalam sistem propulsion ni adalah bateri lah. Sebab ini yang menentukan tempoh berapa lama drone ini boleh bergerak lah. Standard bateri ni, itulah jadi satu industri lah bateri ni. Sebab drone ni kelemahan dia consume banyak bateri. Itu je kelemahan dia. Berbanding dengan kalau macam fixed wing dia bergantung kepada udara, angin yang berada dekat atas, dekat altitude tinggi supaya dia dapat terus kekal di atas. Tapi berbanding dengan drone, multicopter dia bergantung pada kipas dia, dan dia bergantung kepada bateri. Jadi dia consume banyak bateri. Kat situ. Jadi ini akan menyebabkan drone tu lebih berat dan sebagainya. Sebab kita nak pakai bateri yang lebih besar, drone pun makin berat. Jadi factoring dia banyak. Okey, so ini 4 komponen penting dalam bahagian sistem propulsion. So yang pertama tadi kita dah habis bahagian airframe. Okey, airframe dah selesai. Kemudian bahagian propulsion, ada 4 ni. Seterusnya kita akan pergi ke sistem arahan dan kawalan. Okey, sistem kawalan bumi. Yang pertama GSC. GSC ni adalah satu software yang mana sekarang ni dia banyak di pasaran dalam bentuk open source. Kalau kita beli drone yang untuk consumer yang dah ready ataupun istilahnya RTF, ready to fly drone, seperti DJI banyaknya, dia kadang-kadang dia dah sediakan, selalunya lah dia dah ada sekali dengan dia punya software. Software untuk kita pantau drone tu dekat mana lokasi dia sekarang, apakah dia punya bateri dia punya kondisi, dan dekat mana, macam mana kita nak set dia punya waypoint, arah mana yang dia akan pergi dan apa mission yang diselesaikan. Bahkan dalam kebanyakan autopilot ni ataupun stesen kawalan bumi, GCS ni, dia ada sekali bahagian untuk kita buat tuning kepada kita punya drone. Okey, jadi dekat drone kita tu, macam kita bincang awal tadi, drone ni ada banyak frame. Jadi macam mana kita nak tentukan macam mana autopilot tu berfikir, kan? Okey, saya rasa saya missing satu bahagian. Sepatutnya dalam JS ni, dalam slide ni kita ada satu slide lagi tentang autopilot lah. Okey, autopilot tu sendiri. So, stesen kawalan bumi ni satu, ni software yang kena ada. Okey. So, ini contoh-contoh lah mission planner, Q ground station, QGS ni, Q ground station, ataupun PX4 autopilot. Ini 4 ni yang popular lah, dan dia free saja, dia open source. Kemudian
Okay, sepatutnya ada satu lagi kita nak cerita pasal autopilot tu sendiri. Autopilot ni kalau tengok dekat slide yang awal tadi, ini. So autopilot ni, ini adalah dia punya brain yang mana semua komponen-komponen yang kita pasang seperti motor, AAC tadi tu, ataupun nanti ada receiver, transmitter, semua dia akan pergi ke sini. Bahkan even GPS pun dia akan pergi ke sini juga. Okay, mana dia akan dapatkan data tu dan dia akan hantar semula data ke stesen kawalan bumi menggunakan telemetri. Okay, itu yang dalam slide seterusnya, data transmitter, okay, dan receiver. Okay, transmitter dan receiver. Ini salah satu daripada bahagian sistem arahan kawalan. Mana ini digunakan untuk kawalan secara manual. Ada kalanya kita perlu kawal drone ni secara manual. Okay. Kalau kita terbangkan drone, kalau kita dah ada GSC dari Ground Control Station, secara umumnya kita dah boleh terbangkan drone. Okay. Kita boleh terbangkan drone, bagi arahan kepada drone untuk terbang, landing dan sebagainya kita boleh buat. Tapi ada kalanya kita perlukan transmitter ni atau ataupun panggil dia radio controller. Tugas dia adalah untuk kita take over drone tu sekiranya berlaku masalah pada komputer, onboard komputer pada drone tu. Sekiranya ada masalah, kita nak take over dia, nak kawal secara manual, kita boleh gunakan drone ni lah. Sebab tu bila kita terbangkan drone ni dia tak boleh seorang. Sekurang-kurangnya mesti ada 3 orang. Seorang yang jaga ground control station, seorang yang jaga untuk manual ni, dan seorang lagi yang spotter, orang yang spot kalau drone tu berlaku sebarang masalah, dia boleh tengok. Spotter tu biasanya 3 orang. Kemudian adanya telemetri. Okay, sistem telemetri. Mana telemetri ni fungsinya adalah untuk menghantar data semula ke ground. Dan biasanya telemetri ni dia akan sedut data daripada autopilot. Kemudian dia akan hantar ke receiver yang kita letak dekat ground control station. Okay. Dan satu lagi GPS lah. Dan juga signal GPS. Okay. Okay. So bahagian sistem arahan dan kawalan dah selesai. Okay. Dia ada ground control station, ada transmitter dan ada receiver, ada telemetri, ada GPS. Okay. Kemudian dia ada autopilot sendiri. Autopilot ni yang menghubungkan semua sekali lah ke situ. Okay. Dan bahagian yang terakhir iaitu muatan ataupun payload lah. Benda yang barang apa yang dibawa oleh drone tu kan, supaya dia mencapai maksud lah. Fungsi drone ni dia buat sesuatu, dia mesti ada misi dia yang dia buat lah. Yang berbeza muatan, dia akan bagi kesan kepada keseluruhan design drone tu sendiri. Kalau barang tu terlalu berat, mungkin motor kita tak cukup tenaga untuk angkat dia, torque dia tak cukup. Jadi kita kena kira sebenarnya berapa barang yang kita kena angkat, berat dia berapa, dan baru kita tahu berapa jenis motor apa yang kita nak beli, jenis propeller apa yang kita nak pakai, berapa blade kan, single ke double, triple. So kita boleh tentukan bila kita ada data tu lah. Okay. Apa contoh muatan yang ada? Kita boleh tengok contohnya kalau untuk mengambil gambar untuk perfilman yang dia guna so dia ada boleh jadi kamera. Kalau nak ambil gambar ataupun nak ambil video, so boleh guna kamera. Ada kalanya orang letak kamera GoPro. Okay, kadang dia letak 2 kamera. Satu kamera yang ambil analog signal saja, ataupun panggil FPV kamera yang bawah ni. Okay, ni FPV kamera kan. Dia nama yang famous kalau orang yang dalam bidang dalam sukan perlombaan perlombaan drone, biasanya dia pakai nama macam Foxer kan. Okay, itu adalah FPV kamera, first person view camera. Kamera tu biasanya dalam mode
dia punya signal dia adalah analog saja. Jadi gambar dia tak adalah cantik sangat macam digital. Cuma baru ni DJI dah keluarkan dia punya FPV kamera dengan dia punya FPV goggle dia sendiri, goggle dia yang boleh terima data digital. Dan lagging dia sangat rendah. Tapi mahal lah. Tapi kalau macam ni murah-murah je, okay, kita pakai yang analog je. Just untuk experimental, saya rasa tak ada masalah. Jadi kadang-kadang orang, sebelum ada yang digital tu, yang ada DJI punya tu, sebelum tu orang guna dua kamera. Satu dia pakai kamera yang FPV ni, kamera biasa, kan, gambar pun nanti pecah-pecah. Satu lagi dia akan letak satu GoPro kat situ. Letak GoPro ni tugasnya hanya untuk record saja. Nanti bila dah habis terbang tu kan dia ada rakaman lah. Rakaman yang lebih cantik. Macam mana penerbangan dia tadi kan. So GoPro. Jadi kalau FPV untuk manual pilot, dia akan pakai gambar yang biasa je semasa terbang. Okay. Selain daripada tu dia juga ada boleh pasang panggil, kadang-kadang kamera tu dia dah include sekali dia panggil on board screen ke apa. Maksudnya kita boleh tengok terus dekat dalam screen FPV tu. Terus dia panggil OSD, on screen display. OSD ni mana kita boleh terus setting supaya kita terus dapat data masa kita fly tu dekat kita punya first person view Google tu, kita terus boleh tengok data-data lah kat situ, battery level dan sebagainya kan. Terus tengok kat situ. Okay, tu contoh kamera lah. Kemudian ada lagi contoh lain orang letak macam ini punya multispectral kamera. Okay, ini contoh kamera yang boleh kita tengok perbezaan warna yang kita tidak boleh lihat dengan mata kasar kita. Multispectral drone ni, multispectral kamera ni biasa digunakan especially lah untuk precision agriculture kan, untuk tengok contohnya kita nak buat mapping dekat mana kita dekat sebuah ladang kita nak bezakan mana buah yang sudah ranum ataupun ada tumbuhan-tumbuhan yang tak sepatutnya ada di situ, kita terus boleh identify daripada data multispectral sensor lah. Kemudian kalau yang ini adalah sebelah dia, ini adalah LiDAR sensor, di mana ini adalah teknologi advance mana kita boleh buat 3D mapping so kita boleh buat modeling dengan lebih tepat. Maknanya kita contohnya macam kita nak tengok bentuk muka bumi, sedangkan dekat atas dia mungkin ada pokok-pokok dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak buat 3D modeling untuk sebuah kawasan tu. So jadi LiDAR sensor ni dia boleh identify kedalaman dan sebagainya. Jadi kita boleh buat bentuk modeling sebuah kawasan dan kita boleh buat terus modeling dia. Jadi kita boleh buat tindakan lanjut lah. Contohnya kita boleh cari flood mitigation point ataupun contohnya kalau dalam construction dia ada cut and fill work kan, kita kena tahu berapa banyak volume yang kita kena korek dan timbus kan. Jadi bila kita adanya LiDAR sensor ni, kita boleh buat terus 3D mapping tu dengan masa yang sangat sekejap. Itulah pentingnya teknologi drone ni. Okay. Ada banyak lagi jenis sensor, contohnya macam thermal sensor kan. Baru ni kalau baca berita macam ada kecoh sikit, saya pun tak pasti pasal kebenaran dia. Maksudnya digunakan drone yang ada thermal sensor untuk identify orang-orang yang demam kan musim COVID ni kan. So itu pun satu aplikasi drone yang menarik jugalah, boleh dibuat kan. Thermal sensor contohnya, ataupun thermal sensor tu juga kalau macam dekat dalam industri oil and gas misalnya kan, kita nak buat, dia nak scan dekat mana bahagian yang mungkin ada tahap kepanasan yang tinggi ke dekat dalam dia punya dekat pelantar minyak dia kan. Okey, so itu adalah bahagian-bahagian dekat dalam drone. Okey, mana kita simpulkan kepada 4 bahagian.
Itu dia ada sistem arahan kawalan, ada pesawat, ada sistem propulsion, ada pilot. Cukup 4 ni, ataupun kita nak tengok dengan macam ni ke, kan? Ada 4 ni, jadilah dia sebuah drone. Okay? So, anda ada rasa benda ni manfaat, boleh share. Jangan lupa like dengan share. Untuk next, kita punya ni topik, kita akan bincang sikit macam mana propeller tu berfungsi dan macam mana kita nak pilih propeller yang sesuai untuk kita punya drone. Okey, kita jumpa lagi dalam siri kuliah yang akan datang. InsyaAllah. Dan jika anda ada sebarang soalan, boleh terus ajukan kepada kita. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.